Selamat datang ke episod ketiga Bumi Langit TV. Dan malam ni kita dengan tetamu istimewa yang kita akan terangkan siapa lagi. Kita akan perkenalkan kejap lagi. Sementara tu Irfan, apa tu? apa cerita minggu ni? Apa cerita minggu ni? Mungkin sebab episod 2 yang lepas, Pak An dia kata kita buat recap untuk episod yang sebelumnya. Mungkin aku boleh buat recap sikit lah apa yang berlaku episod kedua. Basically kita orang bincang pasal 2 isu. Kalau korang perasan viral lately pasal geng-geng motor RXZ kan? Ada yang langgar penguatkuasa JPJ, ada yang motornya disita sebab tak bayar road tax kan. Tapi poinnya adalah patuhi undang-undang. Alright. Kedua, kita ulas pasal, mungkin aku nak mention jugalah hipokrasi ahli parlimen MUA lah. Aku tak tengok lagi. Mudanya. Aku tak tengok lagi episod tu. Aku tengok snippet lah. Nanti kita share. Kalau yang belum tengok boleh klik ke kita punya YouTube lah. Untuk episod kedua Bumi Langit TV ataupun di Spotify. Spotify pun ada juga. Kalau Bumi yang Langit TV berminat juga. untuk dengar audio lah. Betul. Sambil-sambil drive kan. Ada jam trafik ke apa boleh dengar. Dan satu lagi dekat mana? TikTok Itu pun untuk ada. kita punya snippet video lah, pendek-pendek. Okay, back to John. Alright. Siapa tetamu yang istimewa pada malam ini? Tetamu kita hari ni sangat special. Sebab dia daripada dalam kotak. Ui, Dan kotak dia bukan kotak biasa. betul. Bila orang panggil bukan kaleng-kaleng kan. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng Dia special sebab orang kata think outside the box. Dia bawa kotak. Jap mana kotak dia ada bawah meja. Saudara Erhan, bos besar kotak sakti. Tak kira dia tadi dia marah tau. Aku nak bagi tahu, nak mention nama dia sebagai bos besar, tapi itulah realiti dia. Kalau bos lah kan. Betul, bos besar. Erhan. Ya. Kotak sakti ni buat apa sebenarnya? Kotak Sakti ni ialah satu syarikat yang mengusahakan data. Kita ada 3 benda lah yang kita buat. Satu ialah data analisis, kerana orang suruh kita buat analyse data, buat report, buat dashboard. Ada nombor 2 ialah data science. Maksudnya kita buat algorithm, machine learning, ataupun AI untuk data-data yang klien kita ada. Atau nombor 3 kita buat data engineering. Yang ni paling banyak lah. Maksudnya kita cari makan melalui data engineering work. Kebanyakannya move data daripada data warehouse ke database ataupun kita buat SQL queries. Macam tu. Cukup setakat tu iklan. Kalau Belum tak berapa faham lagi dah boleh buat- tanya. Boleh tanya. Banyak jargon keluar kan. Belum berapa lagi dah buat product placement kan? Itu dia. Tapi jadi itulah 3 benda yang Kotak Sakti buat. Kotak Sakti buat ni kenapa? Kenapa kita buat ni kan? Sebenarnya banyak inovasi dalam company-company dalam cara dia mengurangkan kos, cara dia menaikkan revenue adalah bergantung kepada data yang dia ada. Dan inilah sebenarnya kerja-kerja benda 3 tadilah yang kerja-kerja yang kita buat untuk bantu klien company kita mendapat inilah hasil daripada data apa yang dia ada. Data driven decision. Betul. Cakap orang putih sekali aku tahu juga. Itu jargon dia lah. Jargon dia lah. Motor. Tapi Erhan dulu belajar pasal data ke? Saya graduate sebagai electrical and computer engineering lah. Walaupun saya engineer, 2003 saya graduate. Saya balik Graduate dari mana tu? graduate daripada Cornell. Kat mana ni Cornell ni? Cornell tu bukan pinggan ke? Tu Corel. Corning pun Cornell betul. Dia jenama peti sejuk. Oh, itulah kotak saktinya kot. Peti sakti. Tu peti sakti. Cornell kat US lah. Cornell dekat US. Dia macam John sebut tadi, dia 1 jam daripada Corning. Ada tempat nama Corning. Corning ni tempat buat ni lah dulu macam saja Corel semua datang daripada company yang terletak di Corning. So dulu Erhan ambil apa? Erhan kita kawaku kan. Kawaku kan. Erhan bahasakan saya sopan. Takkan saya awak kan? Itulah dia. Awak ni.
Okay, Rehan dulu kau belajar apa dekat ni? Tu kat computer science. Oh, computer Bukan science. computer science, computer engineering. Computer Electrical engineering. and computer engineering lah, tapi largely apa yang aku buat computer engineering. Jadi terlibat lah daripada zaman belajar sampai ke Computer engineering ni selalu kita buat daripada hardware, masuk sedikit software lah, maksudnya programming pun kita buat, tapi masa tu kita tak adalah buat study pasal AI sebab back then 20 tahun lepas lah ni. 20 tahun 20 tahun lepas Aku adalah tak nak mudah. reveal aku pun tak lahir lagi masa usia tu. abang-abang kita kat sini, tapi tak apalah, 20 tahun lepas. 20 tahun. Degree Degree 20 tahun lepas. Degree 20 tahun lepas, kita belajar lah pasal JavaScript, Java, semua Coding apa semua coding tu semua termasuk lah. Bila bekerja, kebanyakan apa yang kita belajar tu jadi tools lah. Bila bekerja, saya kerja di TNB sekejap, setahun. Masa tu masih dah TNB ataupun Lembaga Elektrik Negara? Dah TNB dah. dah listed. Lawak aku rasa 2003. aku rasa besar lawak orang tua ni. Dulu saya ni LLN lagi, masa kecil lah LLN. Lembaga Elektrik Negara kan. Lepas tu dia jadi TEN, Tenaga Nasional. Lepas tu baru listed jadi Tenaga Nasional Berhad. Nasional Berhad. Right. Jadi Kotak Sakti ni kira macam startup lah kan? Dia macam mana? Dia kadang-kadang kita cakap kita startup lah. Senang cakap, tapi sebenarnya lebih kepada consultancy, data consultancy. I see. Apa yang kita buat data consultancy ialah boleh kita banyak bercakap dengan klien yang memerlukan data services. Bila kita banyak cakap dengan klien yang perlu data services, barulah kita rasa macam okay, mungkin services ni kita boleh jadikan produk. Services 2 kita boleh jadikan produk. Maksudnya produk, okay, kalau kau bayar aku 5,000 sebulan, aku akan buat ABC selama 12 bulan for example. Tu kita jadikan produk lah. Satu. So kita tak payah jual servis. Tiap-tiap tu nak nego price, nak nego scope. So dia mengambil masa yang lama. So bila ada pricing tu dan bila ada produk macam tu, baru kita boleh cakap kita startup lah. Jadi kalau ada produk baru boleh cakap startup. Sebab aku suka dia kata environment startup dekat Malaysia ni tengah naik kan. Macam mana dia nak define startup tu sebagai satu startup? Kalau katakanlah kalau dia ada produk, kalau aku buka kedai burger, ada produk, ada satu startup. Ataupun dia kena melibatkan some sort of technology dalam servis tu. Berkerut kepala mata dia kan. Pening cakap soalan susah. Tadi masa bincang tak ada pun kan. Okay, dua-dua betul. John betul, Ifan betul. Aku tak expect jawapan John betul lah Itu yang jual pasal burger. Dia sebenarnya dia tak kisah jual apa pun, asalkan kita dapat solve satu problem. Maksudnya jual burger, problem dia ialah orang lapar. Orang lapar waktu malam. Okay, tu problem dia. Kita gunakan kita bolehlah buka satu gerai burger dekat depan 7-Eleven untuk jual burger for example. Tapi at the same time, walaupun first tempat kita jual kat situ, kita sendiri masak. Untuk tahu macam mana orang order, berapa banyak barang kita pakai untuk satu burger, berapa banyak kita boleh jual dalam satu malam, berapa ban roti yang kita perlukan untuk beberapa jam tu. So bila kita ada benda tu dalam kepala, kita rasa okay, boleh tak aku gunakan teknologi untuk memudahkan aku buat bisnes aku. Satu kadang-kadang order system orang online, dia boleh order, dia datang pick up je. Ini yang panggil IoT apa? Internet of Things. Things. Belum. Good try but no. Ni masih lagi industri 3.0 lah. Maksudnya kita boleh order, orang tu datang ambil. Itu satu lah. Lagi satu ialah kita susun kita punya ordering tu. Maksudnya berapa ban bantal, berapa bantal yang kita perlukan satu malam. Katakan kita buka 2, 3, 4. Okey, kita dah nampak scale. Boleh tak kita negotiate harga yang lebih murah untuk dapatkan ban kita? Itu satu. Daging macam mana nak mudahkan, murahkan. Lepas tu adakah kita perlukan teknologi lain? Maksudnya masak daging ke tempat lain, datang situ cuma garingkan dan serve. Ataupun sayur dah siap potong, sampai situ terus letak. Saya Erhan duk ulas pasal perniagaan burger ni, macam pernah berniaga burger. Pernah berniaga burger? Tak pernah berniaga burger. Tapi ada klien. Tapi kadang-kadang kita benda ni kita selalu bila kita buat bisnes macam ni, kita selalu terfikir apa yang boleh buat
untuk optimizekan kita punya bisnes lah. Menarik. Optimize the system, optimize jadi system. lebih efficient, Yes. cost effective. Betul. Itu yang kata apa, data driven punya Betul, decision. So betul. you guys helping business out there lah kan, Betul. untuk buat informed decision. Masa belajar dekat Corning dulu, beasiswa ke? Betul. Pancing. Badum. Kenapa tiba-tiba mention pasal beasiswa ni? Sebab mungkin sekarang- kita kena bagi konteks Konteks kan? kepada penonton-penonton Untuk siapa yang tak kat luar faham sana. mungkin John boleh bagi konteks lah. Dia aku rasa panas sikit ni bila cerita pasal beasiswa ni. Dia sebab yelah beasiswa sekarang susah dapat. Kan? Dah lepas tu ada banyak pula jenis derma siswa, peti PTN apa semua. Lepas tu kita dengar baru-baru ni ada Zakat. bekas pemimpin bekas pemimpin Yeah. yang ada duit dan hantar anak dia pergi belajar ke luar negara kan. Jadi dari segi situ lah Erhan kan. Jauh ni kan daripada tiba-tiba dia lompat mungkin kan. cerita sikit lah pengalaman dia dapat beasiswa 20 tahun lepas. 20 tahun 20 lepas. tahun lepas, yes. You do the math lah. 20 tahun lepas. 2003 saya graduate. 2003 eh? 2003. Oh. Menarik. Lama dah. Dulu 2003. Ya, okay, konteks saya 2003 aku dah ajar 6 tahun. Aku dah ajar 2004. Kau dah graduate. Kau dah kahwin. Aku dah kerja. Kau dah kerja. Nampak tak dia punya beza umur dia. Tak, cerita pasal beza umur, dua hari lepas Razi Razak bawa aku pergi jumpa sekumpulan budak-budak daripada Taylor's College. Okay. Umur dia 19 lah. Maksudnya dia orang tengah nak apply ke Cornell. Dia scholarship lah, dapat scholarship. Scholarship juga kan? Scholarship juga. Jadi kita takkan keluar daripada topik tu lah. So Teruskan. saya rasa amat tua lah sebab umur-umur aku rasa tua lah sebab budak-budak tu umur dia 6 tahun je beza daripada anak aku. Yang pertama. Yang pertama. Oh, so macam So macam 19 dengan 13 kan, dekat lah. Mungkin dengan anak John mungkin rasa lagi rapat. lagi rapat. Seorang-seorang kena expose umur dia berapa kan. Aduh, sedih. Tapi benda-benda personal jangan cerita kat internet. Oh, jangan cerita kat benda-benda internet, bahaya. eh. Lepas tu beasiswa zaman dulu. Beasiswa ni kita ada dua benda lah kita kena consider sebagai beasiswa. Satu ialah adakah beasiswa ni ialah satu award lah. Maksudnya kau bagus, aku bagi kau beasiswa. Merit lah apa? Merit ke apakah. Nombor dua ialah engkau miskin, aku bagi kau beasiswa. Okay? Kadang miskin mungkin the wrong word to use lah. Mungkin tidak berkemampuan lah. Betul. Tapi ada juga beasiswa untuk kadang-kadang miskin. It's clear lah. Macam dulu macam kita ada beasiswa persekutuan, beasiswa kecil persekutuan. Satu bulan RM30 or something kan. RM6, RM12 ke RM18 ke Sorry RM30. Erhan, kau cakap yang tu aku tak tahu, aku tak sempat zaman tu. Ya. Kalau berapa ringgit? RM30 ke? RM30 sebulan. Itu beasiswa kecil untuk masuk sekolah asrama. Kau tu budak-budak sekarang bawa sekolah pergi belanja sekolah berapa ringgit kan? Betul lah. Betul lah. Okay. Okay, sambung pasal Sama-sama beasiswa. So ada dua benda lah beasiswa ni. Dan kita kena clear lah satu program beasiswa ni untuk apa. Betul. Satu beasiswa daripada GLC for example ataupun kerajaan adakah ia berbentuk award merit, berganda merit ni. Hang pandai, aku bagi hang. Tu confirm. Hang boleh main chess mendunia. Betul. Hang punya research mendunia, hang umur 17 hang pandai semua benda. Betul. Government bagi beasiswa untuk pergi MIT for example, pergi Harvard for example. Ataupun Oxford dan Cambridge. Mungkin itu benda yang patut lah sebab kita nak top talent kita dapat the best possible education. Betul. Satu lah kan. Nombor dua ialah untuk beasiswa ni lah sebab dia kurang mampu. Kita break cycle kemiskinan. Betul, setuju. Kita Kan? miskin lah. Kita nak dia masuk dalam tertiary education sebab kadang-kadang kita terfikir tertiary education ni tertiary education ni Tertiary education. tertiary education ni ialah satu cara untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak. Betul. Kan? Okay, Satu itu dua. Yes. Merit dengan kita kata untuk break the
Kitaran rantaian kemiskinan kan. Okay. Kemiskinan, okay. Yang ketiga, ada juga yang ketiga. Apa Zakatnya tu. Zakat fisabilillah. Ya, asnaf fisabilillah kan dia zakat dia tujuh ada kan? jenis-jenis asnaf dia, dan antaranya adalah asnaf fisabilillah termasuk dengan orang yang nak sambung belajar lah ataupun sedang belajar. Itu macam mana pula? Itu adakah merit base ke ataupun untuk break the cycle dia tu? Payah jawab. Tu kamera, pandang kamera, sambil cakap pandang kamera. Kamera 1, kamera 2 lah. Payah jawab. Tapi personally benda-benda macam ni dia, walaupun kita ada 2 program tu, of course dalam loophole fisabilillah lah, terbaik, tapi kadang-kadang kita ada nampak juga macam orang yang mampu dapat scholarship kan. Betul. Itu satu. Dua ialah even dekat merit pun kita banyak nampak orang dia anak ex menteri ataupun dia anak ex CEO dapat scholarship yang yang corporation offer. Okey. Tu ada juga berlaku kan. So tapi kita kena clear lah. Maksudnya dia berlaku sebab scholarship ni untuk merit. Walaupun dia kata macam kita akan bagi preference pada orang yang high result dia bagus dan dia berada daripada kelas yang rendah lah. Katakan semua orang 7A1, for example lah, aku tak tahu apa sekarang SPM nya 7A1, 7A star, I don't know. Ni 7A dia tak ada 1, tak ada star. 7A plus. Star tu A level. Dia kira berapa A lah. Okay. Berapa A 7A katakan 7A, semua orang 7A. So adakah sebab kita pilih scholarship ni bergantung kepada pencapaian dan semata. Bukan. Okey. Sebab kita ada points, banyak cara untuk pilih scholarship ni. Point, of course result satu, pencapaian akademik, pencapaian co-curriculum, lepas tu ada wakil negara ke ataupun extracurricular activity, kebolehan dia. Kau nak siapa? Kau anak siapa tu dia ada kotak telefon khas, lah. Kau anak siapa? Ada kotak. Itu nama kotak sakti lah. Badum salah tadi efek lah. Aku rasa macam zaman kau ada tak nampak benda-benda ni berlaku? Ataupun zaman aku macam TMB for example, dia ada explicit, dia mungkin slightly explicit lah. Dia kata macam 10% dapat untuk anak staff. faham. Itu kita kena consider sebab yalah anak hak kerja jugalah kan. Hak bekerja lah. Kerja dekat sama ada kan. ataupun Privilege kan? Privilege lah. Betul. Yeah. So dalam isu yang kita bicarakan yang kita tadi, bicarakan ni, adakah dia dikira sebagai anak staff? Aku atau bekas staff? Anak bekas staff mungkin. Kadang-kadang bekas bukan hanya staff, tapi pemimpin kepada institusi tersebut. Bekas pemimpin. Bekas pemimpin. Itulah. Tapi aku pun jelah sebagai orang yang membela Islam kan. Aku hari ni aku pakai topi pembela Islam. So acah-acah dia kau bukan pakai kain plekat. Aku pakai plekat kan. Tak dia jangan cerita kat orang. Kenapa kamera tak ada bawah? Tak ada. Dia nampak ada trend yang membela dengan istilah asnaf fisabilillah tu. Dan ada juga laporan-laporan sebelum ni yang dana fisabilillah ni digunakan untuk bermacam-macam aktiviti yang tak ada kena-mengena dengan fisabilillah. Ada baca laporan? Ada juga nampak screenshot lah dekat Twitter. Wewenang. Ni ada antara program program apa dia buat? Ya. Bersama dengan wanita something kan. Ya. So sejauh mana dana fisabilillah ni, adakah wajar untuk kita tengok semula istilah fisabilillah ni dalam sudut moden sekarang? Ya, kriteria lah kan. Sebab tak tahu bila cerita pasal beasiswa ni, bagi aku lah beasiswa diwujudkan adalah untuk memberi peluang kepada mereka yang tak dapat peluang tersebut. And bila kita cerita pasal merit ni, masalah merit ataupun meritokrasi adalah the tyranny of meritokrasi. Dia beza anak yang duduk di bandar dalam kelas atasan lah, maksudnya dia beri kelas tambahan ataupun buku latihan yang bagus, dapat 7A. Dengan anak kampung yang dapat 5A tapi tak ada dapat additional resources tu ataupun sumber tu kan. So
bagi aku dia ada tempatnya untuk kita melihat meritokrasi ni perlu. Ada tempatnya kita tak perlu tengok meritokrasi, tapi we have to look beyond meritokrasi lah, macam contoh yang aku bagi tadi. Okey Irhan, Faham. adakah dia macam ni, betul meritokrasi dan kaya miskin dia bukan equal level ground. Yes. Tapi macam pula kalau dia dinafikan hak hanya kerana dia anak somebody, macam mana nak dapat justice dalam tu? Tiba-tiba cerita pasal justice kan. Okay, faham. Kau flip the other side lah. Argument ni ialah argument John ialah engkau tak dapat sebab engkau anak somebody. Yep. Okay. Untuk memudahkan cara fikir, Saya fikir Nurul Izzah jadi penasihat kepada Anwar Ibrahim. Walaupun dia jadi MP dua term. Yep. Dan dia ada background, Ada proven record lah, track record. untuk policy making, tapi dia tidak boleh jadi penasihat kepada Anwar Ibrahim, bapa dia, hanya sebab dia anak Anwar Ibrahim. Macam mana kita nak letak kedudukan tu pula? sebab benda ni kalau Nakalkan soalan dia. soalan agak nakal lah. Lepas tu suruh aku jawab kan. Tak aku Sebab bilang dia kata tamu As kan. if like Erhan ni pakar beasiswa. dia benda ni Dah lah, ialah kita ulas benda public lah. Public goods. Public office. Yes. Bila public office ni kita akan ada rasa tidak patut lah kau kau berada di tempat tersebut. Namun begitu, cerita Melayu mesti ada tapi namun begitu. Namun begitu, sebagai satu parti yang dikuasai oleh family itu, Faham? Teruskan. so parti itu sendiri kena settle lah benda ni. Ya. Okey, kita kembali pada dalam isu beasiswa pula tadi. Kalau dia belajar cantik, merit okey, tapi hanya sebab bapa dia bekas pemimpin, dia tak layak ataupun orang nampak orang mempertikaikan. Aku rasa dalam segi dari segi Jawi ataupun Mawib ni semua. Dia sebut Erhan sebut aku tak sebut mungkin boleh potong kita ada isu dari segi aku yang buat polisi, aku yang implement polisi. Faham tak? Orang yang sama buat polisi, orang yang sama implement polisi. Yang ini banyak kita nampak dalam pentadbiran awam lah. Faham. Isu-isu macam YMDB for example, orang yang apply, approve sendiri, tulis surat sendiri, itu semua kalau syarikat kotak sakti kita boleh buat lah. Sebab itu company kita. Betul. Tapi bila public policy, betul. kita perlu ada segregation of power lah. Yang itu yang dipertikaikan lah sebenarnya. Kita bukan pertikaikan sama ada fisabilillah atau tak. Kita mesti okey lah, mungkin betul tu fisabilillah, mungkin ada model interpretation. Yes, tapi moral. siapa yang check against that? Betul. Itu yang aku rasa patut diketengahkan lah isu-isu macam tu. Jadi last sekali isu apa? Tata kelola. Kalau dia penasihat ni dia tak ada kebolehan untuk approve Executive power. Kan? I mean, pada aku ialah aku macam cringe sikit. Tapi aku rasa boleh lepas lah, sebab dia tak ada executive power. Mungkin dia boleh cakap, tapi tanggungjawab dia tetap terletak kepada MOF ataupun PMX. Faham. Itu tak ada. Ni beasiswa ke? Tak isu Nurlizah. Saja Soalan pun nakal sangat. Aku macam susah nak explain. Alright, kita kembali kepada startup lah kot. Panas. Mungkin kau nak wrap up sikit lah isu Minum air sikit. beasiswa, zakat, asnaf fisabilillah. Patut ke tak patut? I don't know. You want to wrap up? Tak, sebagai seorang yang sedang sambung belajar master dengan mengikis duit sendiri daripada KWSP. Alhamdulillah KWSP ada kan. Kadang-kadang kita rasa dengki lah. Terus orang cakap dengki lah. Kenapa dia dapat jalan mudah sedangkan aku tak boleh benda tu. Adakah aku tak termasuk dalam fisabilillah?
benda-benda tu Timbullah persoalan tu. betul. Dia terus terang aku cakap, aku dengki, aku iri hati. Tapi for a good reason lah, untuk sebab aku rasa aku berhak bertikaikan benda tu. Dah berbalik pada Erhan lah, ada kepentingan awam dekat situ. Betul. It's public punya ni. Betul, sebab kalau duit tu duit company mungkin lain. Hang apply tak? Tak lepas sebab marah umur tak lepas. Umur 14. Ya, dah hampir melontarkan. Tapi fisabilillah tu tak. Dia satu lagi, dia rasa tak sedap tau, sebab kau ada cabinet SP, kau rasa kau mampu, kau rasa aku takut aku ambil Hak orang. Aku kok mana pun aku akan try seboleh aku untuk tak kacau hak orang, sebab kita Betul-betul besar lah jiwa John. Allah. Tak dia risau tau. Dia betul. Aku faham. Dia tapi Sebab aku pun nak ke point tu lah. Maksudnya akhirnya episod ketiga Irfan masih tiru cakap aku. Teruskan. akhirnya aku rasa kita kena ukur baju di badan sendiri. Kalau kita rasa mampu, kan, bekas menteri, bekas senator, ada tim media sendiri. Ada tim media sendiri. Every month ni aku bayangkan je lah. Berdasarkan reply tweet dia kan, tweet dia sendiri dia ada apa, hire team media bulan-bulan. Aku tak tahu lah berapa dia bayar kan. Tapi kalau kau mampu untuk bayar media team, nampak tak personal? Nampak dia personal. That shows a lot about your status lah. Itulah. So ukur baju di badan sendiri, ada at least lah ada rasa humility. Rasa humility tu. Bagi aku itu hak dia? Tak. Oh, bukan? Itu dia punya pasal. Itu dia punya pasal. Okay. Bagi aku tak nak judge orang. No, aku rasa in general. I think in general, kalau kita rasa kita mampu, kita rasa macam John cakap lah. Ada rasa humility tu, tak sanggup. Kita takut kita termakan hak orang lain. Itu je. Sedangkan kita mampu kan. Itu je. Tapi it's not that deep, guys. Tapi it's not that deep. dalam kes beliau, itu mungkin dia ada reason lain. Tapi again, macam Irhan cakap, Irfan. Okay, ingat. Irhan cakap, kalau ada satu sistem ataupun satu badan policy yang clear, pemisahan kuasa yang jelas, aku rasa orang nak mempertikai, bila orang pertikai pun dia kata, okay, ini kami ada guideline. Memang dia tak boleh nak bypass sistem ni. Sebab tu kita buat undang-undang, sebab manusia berubah, undang-undang tak berubah. Manusia berubah, undang-undang tak berubah. Sebab tu kita boleh ubah undang-undang. Kita boleh buang undang-undang supaya orang ikut undang-undang. Nak ubah orang ni macam-macam dia punya alasan dia kan. Itulah lebih kurang macam sifat manusia. Hati berbolak-balik macam iman. Bukan label dia baca ada satu ni aku rasa kat US ni ikut usrah ni. Usrah mana kau ikut? Macam mana keadaan usrah pada zaman 1960-an? 1960-an. 60-an aku pergi 1999 tu. 1999. Masa tu ada dua jemaah yang kuat lah. Maksudnya ada satu MISG, Malaysian Islamic Study Group. Okay. Lagi satu ada MISNA, Malaysian Islamic Society of North America. Kebanyakan MISG ni dia lebih aktif ABIM lah. ABIM punya affiliated lah. MISNA ni lebih kepada PAS-nya affiliation. Saya aktif dua-dua. Awak orang jemaah. Dua-dua kau sapu? Tu bukanlah sapu, maksudnya aku datang lah. Dia muktamar. Dia makan free. Makan free lah. Orang Melayu nak jumpa orang Melayu. Back story. Sebab masa tu 1999 economic downturn kan, 1998. Betul. Banyak beasiswa yang dibatalkan. So terima kasih TMB sebab dia teruskan beasiswa tu. Saya dapatlah pergi Cornell. Tapi bila kat sana dah tak ramai orang Malaysia. Ada yang dipanggil balik, ada yang tak pergi. So dalam masa beberapa tahun tu kurang orang Malaysia. So kita mencari peluang lah untuk jumpa Malaysian yang lain. Salah satu cara ialah ni lah, MSG dengan MISNA ni. Sebab tu kita aktif. Dia boleh lah social group lah. Boleh social group lah. Masak makanan Melayu semua. Itu yang penting ayam kan. Apa, kari ayam, gulai. Itu highlight dia. Itu lah highlight dia kan. Lepas tu kau tak payah masak sendiri. Sebab kalau kau masak sendiri, jimat tu hal. Travelling mahal. Bukan mahal lah, maksudnya dia ada kos lah. Tapi kalau kita masak sendiri, barang semua tak cukup kan. Kita sekolah kat kampung. Cornell tu ialah sebuah Cornell ni universiti yang hebat kot. Tapi bukanlah di bandar, dia di sebuah agak-agak kat Malaysia ajak macam UUM tak?
UUM kat- lebih kurang lah. Dia lebih kurang. Dia 4 jam daripada Bandar. 4 jam Civilization. daripada New York. 4 jam dari New York. Jauh. Kira macam sini pergi Danau lah. UM kalau mungkin 5 jam lah. pun 5 jam lah. sama lah 4 jam. 5 jam. Lepas tu bayangkan dia sama macam UPM sebab dia ada School of Agriculture yang kuat. Banyak lecturer UPM kita graduate PhD daripada Cornell. Faham. Kita kembali pada startup. Ayo. Ekosistem startup kat Malaysia. Ada dengar-dengar kerajaan nak try push startup. Erhan sebagai orang yang dalam environment startup ni pun mungkin boleh ulas sikit kemungkinan Malaysia untuk ada unicorn sendiri. Sekejap. Unicorn tu apa? Unicorn ni biasanya ialah company ataupun startup yang valuation dia lebih daripada $1 billion. US dollar bukan US ringgit. dollars, bukan ringgit. Setakat ni kat Malaysia belum ada lagi lah. Rasa ada satu atau dua lah. Kasam kan? Mungkin Kasem Kasem. tapi dia pindah pergi Singapura baru dia dapat unicorn. Aku tak pasti dia punya valuation sekarang lah. So, mungkin Orang boleh fact check. boleh fact check aku Please fact dekat check. dekat internet lah. I have no problem with fact checking. I mean okay, jap. Environment dia kat Malaysia sekarang. sebenarnya agak aktif. Banyak startup created back then lah, masa 2016 2017 tu. I think zaman tu banyak startup di start. Tapi bila masa Covid ni, sebab startup ni dia bergantung kepada klien lah kan. So bila startup baru untuk berkembang, masa Covid ni agak susah. Kecuali startup-startup yang bergantung kepada food delivery, logistik, itu banyak berkembang masa Covid sebab orang duduk rumah, order makanan, sekarang nampak macam hantar barang, Shopee ke apa semua. Ni lepas Covid tu the volume of demand drops by 30%. 30%. Banyak lah. So it affects their valuation also lah. So kadang-kadang sekarang kita nampak macam ada rumor yang cakap Food Panda akan dijual kepada Grab kan. So kita akan nampak the consolidation lah in the next few months dalam logistik side. Faham. Apa yang nampak menarik dalam dekat Malaysia ni banyak healthcare and online education. Online education Kenapa ada demand yang tinggi untuk orang pilih private punya? I think apa yang orang sedar masa Covid tu, kita boleh deliver good quality education through online. So kita tengah cakap pasal online tuition. Online tuition macam pandai.org. Pandai MC Plus dia juga ni kita consider sebagai startup. Dia tapi dia class tuition lah, maksudnya large scale class tuition. Dia ada Zoom semua. Macam pandai online testing. So benda ni dia complement apa yang kau belajar kat kelas. Berbanding dulu kau kena pergi class tuition lah, physical lah. Sekarang ni kau boleh gunakan phone dan boleh access benda macam tu. Itulah, anak aku belajar Iqra pun pakai online dah sekarang. Oh ya. Ada ustaz. Ada ustazah. Call, video call. Aku dah nampak juga. So ada satu startup nama dia I Love Quran. I Love Quran. I think I Love Quran ni dekat Wasam Melawati. Wasam Melawati tah. Oh, pejabat dia. Cik, boleh tunjuk macam nampak situ. Itu pun buat program yang sama. Oh ya. Ya. Tapi ada quite a few lah yang deliver Quran Quran lessons, ada yang deliver benda macam ni. Tapi kalau education ni boleh pergi jadi unicorn ke? Sebab macam skill dia mungkin lebih kepada yalah dia akan ikut syllabus, ikut negara dan susah nak pergi unicorn ni dia tak boleh bergantung pada satu country lah. Maksudnya masalah Malaysia ni ialah dia satu country yang kecil. Dia ada 30 juta penduduk. Katakan mungkin the buying power mungkin dalam mungkin dalam 15 juta lah, for example. Separuh tu budak-budak yang membeli ialah between umur 21 ke atas. Serius sangat kita ni. Okay. Tu market kita. Yep. So kita kena deliver that
mungkin kalau baru nak start kita deliver market yang macam itulah dekat Malaysia. Tapi untuk expand kita kena keluar. Betul. Bigger marketplace kan. Kita berharap banyak lagi startup yang start dekat Malaysia lepas tu keluar. Dan expand bukan keluar, expand. Expand ke negara-negara lain. Sebab dia untuk dapat jadi unicorn semua dia tak boleh duduk di Malaysia sajalah. Betul, setuju. Maksud macam Kasem for example, mungkin macam Grab, macam Aerodyne for example. Dia expand keluar. Macam Aerodyne dia raise duit, dia beli company-company yang lebih kurang sama dekat di negara-negara lain. Mungkin dalam 50 ke 100 sebuah countries yang dia ada. So tu cara dia untuk expand lah. Faham. Untuk jadi unicorn. Ada yang lain bergantunglah pada cara dia. Ada yang macam expand dulu ke Indonesia, ada yang expand dulu ke Thailand, Vietnam, mungkin ada macam Russian Maxim macam Grab kan, yang datang ke Malaysia untuk expand. Ada juga. Faham. So dia agak liberal lah dalam usaha company ni untuk expand. Menarik. So ekosistem sekarang kita dah pasca COVID. Ekosistem sekarang ni kita rasa macam government ni dia tengah ada something tengah berlaku tau. Oh ya. Yang kita rasa lah. Recently dia government kerajaan dia announce national NILP, industrial plan, new industrial plan. Master plan. NIMP. Yes. New Industrial Master Plan. So dia banyak cerita pasal macam mana nak increase economic complexity dalam ni, ataupun nak increase productivity, ataupun nak reduce wastage lah. So these are the three main things yang rasa dapat dekat situ. So untuk increase complexity, kita kena banyak lagi company yang macam ni. Sebab katakan mungkin kita rasa macam deliver barang je apa kompleksnya. Betul. Grab kompleks tu. Kau call, aku order, orang tu buat, kau hantar, siap. Susah. Nampak senang. Nampak senang. On surface level mudah. On surface level mudah. Macam kau masa dia start mungkin dia 2-3 orang macam kita angkat call. Oh ni hantar kereta kat tempat ni, hantar taxi kat sini. Mungkin dia start dengan naik taxi dulu kan. Tapi as things becomes bigger, millions of people are using this. Yes. And a lot of people are depending on this to move from one place to another, or to get food, to dapat makanan. Jadi benda yang perlu untuk algoritma yang diperlukan untuk temukan semua permintaan ni menjadi lebih kompleks. Yang ini yang kita nak sebenarnya, increasing economic complexity. More sophisticated semua kan. So macam company kita boleh survive. Maksudnya company macam Kotak Sakti, ada banyak lah, bukan Kotak Sakti seorang je, ramai lagi macam Kotak Sakti ni sebenarnya yang buat data analytics ni. So, sama macam Tesla yang orang kata Tesla kat Malaysia ni just nak buka dia punya retail nak jual kereta je. Betul. Bukannya nak set up manufacturing kan. Tapi aku rasa ada benda yang datang dengan Tesla yang aku rasa interesting lah. Satu ialah apa nama dia? Starlink. Anak syarikat. Anak syarikat apa? Sebab dia bukan datang satu lah. Mungkin dia nak jual ada package lah, package lah. Yang itu orang tak pay attention. Sebab ini baik untuk macam rural areas lah. Kau nak dapat internet connection. Mungkin kau perlukan internet connection dekat South China Sea for your security purposes. So benda-benda macam ni yang sebenarnya orang tak explain properly. Betul. Setuju. Tapi mungkinlah Tesla tu dia nak jual kereta, fine lah. Tapi aku nampak lah Tesla ni pun dia bukan datang dengan retail je. Bila datang dia datang dengan charging station, dia datang dengan technological transfer. Sebab EV macam aku nak boleh tak aku cerita panjang sikit. Cerita. Sebab aku nampak bila perubahan peralihan tenaga ni daripada biodiesel kepada elektrik, dia sebenarnya perubahan teknologi yang besar. Dan sekarang ada vacuum yang besar tau. Daripada mekanik engine piston kepada mekanik engine elektrik. Satu kes yang menarik dulu, Modenas pernah keluarkan motor elektrik. Tapi
orang mula-mula ramai belilah sebab senang, kecil, jimat, diam. Tapi production dia terhenti sebab demand semakin kurang setelah dia orang tahu kata mekanik tak nak baiki motosikal tu. Jadi bila bila datang kereta So bila Tesla buka event retail nak jual, mesti kena ada after service. Yes, after service punya ni kan. Dan bila service center apa semua kan. Dan dia bila kau ada teknologi tu, bila kau ada teknologi know-how kepakaran dalam benda tu, aku rasa itu aset yang paling besar untuk rantau ni. Sebab kalau kita boleh berjaya untuk jadi kuasa terbesar EV dekat rantau ASEAN, itu pun dah besar dah sebenarnya. Betul. So lagi satu ialah yes, teknologi akan datang lah. Maksudnya macam satellite internet semua datang, EV datang. Tapi at the same time also ada peralihan guna tenaga lah. Peralihan guna tenaga kerja. Maksudnya mekanik yang dulu yang kerja dia betulkan Mercedes, bila elektrika banyak, dia akan hilang demand dia lah. Betul. So yang itu akan ada peralihan. So benda-benda macam ni kita sebagai satu country kita kena fikir jugalah. Peralihan. So apa plan kita untuk orang-orang yang di-displace ataupun yang teralih. Dia kena upskilling lah pula. Dia upskilling lah. Satu. Kadang-kadang recently kau cerita pasal universal basic income. Kan? Ya. So kalau cerita macam orang yang teralih ni macam mana kita nak bantu ataupun macam mana kita nak protect dia, kita nak lindungi dia daripada jatuh daripada tenaga kerja. Yang itu kita kena fikir juga. Betul. The social security. Social security. Nampak gaya peralihan dia akan jadi laju ni. Betul. Peralihan tenaga dia, bila kita tengok Geely pun dah start panggil Smart untuk dia nak produce smart car kat Malaysia. Smart tu nama company lah. Untuk dan dia kata Prodor pun tengah tengok untuk electric car. So dia perubahan dia sangat laju. Dia akan ada vacuum dan dia akan displacement. So benda tu nak kena manage dulu lah. So dia macam Samdabi kan, recently dia merge banyak brand antara dalam satu tempat. UMW dengan UMW dulu ada jual certain brand, Samdabi Group jual certain brand kan. Lepas tu dia merge dua-dua into one single company. So itu pun salah satu cara company protect dia punya interest lah. Faham. Sebab bila ada teknologi change, company-company yang lama seperti ini akan lose market share. Sebab sekarang ni apa yang boleh dia grow ialah sebab negara kita penduduk dia dah tak grow as fast as what it used to. Macam sekarang ni saiz keluarga adalah kecil. Lepas tu population growth mungkin 1 ataupun 2% saja tiap tahun. So market growth tu dah mungkin ada limit lah. So apa yang kita perlukan ialah new technologies. Betul. To generate economic activities. Yang ni mungkin ada banyak lagi lah. Sebenarnya aku rasa perbincangan kita kali ni memang sangat menarik lah. Itulah dia pergi jauh tau. Dia best tau, because we are talking about, especially usia aku ni, we are talking about my future, my generation future kan. Cuma itulah macam kita dulu tak ada future kan. Tak adalah. Nak kata perbincangan malam ni sangat menarik. Mungkin I think Erhan deserve another episode lah. Betul. Kita boleh jemput lagi lah. Segmen khas. Tapi malam tu semua kena pakai play card. Okay. Sebab malam ni John pakai play card, aku tak tahu kenapa. And nasib baik tak ada angle belah bawah kan. So sebab I think if Erhan wants to wrap up this episode pasal apa yang kita bincang hari ni lah, beasiswa dan your kota sakti lah. Startup. Nak promote dia kan, kamera ni boleh promote. kita bayangkannya tak adalah promote. I mean generally orang tahulah kita aku kerja dengan kota sakti. So itu satu. Dia lebih kepada kadang-kadang kita share lah apa yang kita experience lah. Sebab saya pernah dapat scholarship, saya pernah kerja dengan corporate yang besar, maksudnya daripada TNB, Khazanah for example. Saya pernah bekerja sebagai Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhammad masa beliau di EPU.
Kemudian saya dan startup small companies, company RM2. So we experience banyak macam ni. Kita rasa terpanggil lah untuk share some ideas. Benda macam ni biasalah untuk kita untuk share. Okay, jadi kita dah bincang pasal mula-mula pasal kotak sakti, kita dah bincang pasal data, macam mana data driven, macam mana data digunakan sekarang untuk membantu peniaga ataupun usahawan buat keputusan. Itu secara asas. Dan aku rasa kita perlu masa lagi panjang untuk cerita pasal benda tu dalam bentuk yang lebih terperinci. Masa perlu episod 2, episod 2 pula. Seterusnya kita boleh, insyaAllah Irhan. Kita insyaAllah kita lock. banyak nak belajar kan. Lepas tu kita pergi ke arah beasiswa tadi, startup. Startup. Lepas tu kita bincang pasal technological change. Okay. Dan macam mana, bukan saja kerajaan tapi kita juga macam mana kita menghadapi perubahan tu. Betul. Irhan, kita bagi Irhan menutup lah kan. Irhan ada apa-apa nasihat untuk usahawan ataupun pelajar yang nak belajar tapi tak ada beasiswa, lepas tu dia nak buat startup? Aku rasa tak ada nasihat lah sebenarnya. I mean, you just have to go through that lah. Apply. I mean, satu ialah study bersungguh-sungguh. Satu. Itu there's no question about that lah. Tu nombor satu ialah kena study bersungguh-sungguh. Nombor dua ialah kena aware ataupun sedar apa yang ada dalam market, dalam pasaran. Maksudnya scholarship khazanah ke, TNB ke, Besar Agung ke, apa ke, zakat ke, kau kena tahu mana kat mana. So apa dia punya requirement, kau kena isi borang lah. Kena apply lah. Dan make sure yang ni selalunya lepas SPM lah orang selalu semangat kan. Biasa nak buat master ni macam tak payah John. Undergrad ni dia semangat lah. Semangat untuk lepas tu kalau dia tak dapat dia marah. Kenapa? Aku India aku marah. Selalu macam tu kan. Dia nak jadi doktor. Di India dia marah macam dia tiap tahun benda ni berlaku lah. Yang itu aku rasa ada maybe structurally kita kena tengok macam mana kita fund kita education lah. Betul. Sebab kalau universiti kita antara yang terbaik dalam dunia, orang tak kisah pasal scholarship. Orang nak masuk universiti kita. Faham. So kadang-kadang macam for example lah, macam bila cakap dengan Petronasnya scholarship and all that, bila petroleum engineer, UTP pun dah top 20 dalam dunia. So dia macam pergi universiti Tulsa ni lagi bawah daripada UTP, baik aku duduk kat UTP. So kita dah sampai lah, ada setengah-setengah portion dalam country ni dah sampai tahap tu. Kita cuma nak rasa macam yang ni dah boleh tak balik, yang kat bawah ni boleh tak kita naik ke atas. Tapi masalahnya awak masuk TikTok main salji kan, tak adalah benda-benda tu. Betul lah, bayar mungkin flight tiket RM5,000 boleh main salji juga. Now everyone can fly kan. Fly, tapi kalau kau dapat universiti, InsyaAllah boleh mampulah untuk naik kapal terbang dan main salji. Sebab salji ni kalau lama-lama pun kita nampak juga kan, marah lah. Dia menyusahkan kan. Tak nak pergi kelas. Alright, Irfan, back to you. Alright, aku rasa itu sahaja. Terima kasih banyak kepada tetamu istimewa kita, Irhan daripada Kotak Sakti, John, aku sendiri. Okay, itu je lah kot. Itu je. Repot perbincangan apa? Kita ada tagline ni. Apa dia? Tagline kami perbincangan seputar di bumi dan di langit. Kau tahu Dah tahu dah. Aku dah tengok yang sebelum ni. Alright, jumpa lagi. Bye.